Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran buat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Pada pagi ini kita nak sambung semula pembacaan kita di dalam kitab hadis yang terkenal, iaitu kitab hadis yang telah disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan lebih dikenali dengan nama Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Dan kali ini kita dah tiba pada bab yang ke-43 berkenaan tentang hadis-hadis haji. Dan pada bab yang ke-43 ini kata Imam Tirmizi meminta sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat ketika mana mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, ma yaqra'u, apa yang patut dibaca fi rak'atai tawaf, pada kedua rakaat tawaf. Maka apakah yang patut dibaca? Riwayat 858. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Mus'ab bin Qira'atan an Abdul Aziz bin Imran an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, telah membaca fi rak'atai tawaf, pada dua rakaat solat sunat tawaf, dengan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang pertama dan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua. Maka Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Riwayat 859. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Ja'far bin Muhammad an abihi annahu kana yastahibbu, daripada Muhammad bahawa ayahnya menyukai untuk bahawa ayahnya iaitu Muhammad menyukai untuk membaca pada dua rakaat tawaf dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maka bacaan ini sama lebih kurang dengan sunat-sunat seperti qabliyah subuh. Kita dah belajar dah bahawa qabliyah subuh pun digalakkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Berkata Imam Tirmizi, dan ini adalah yang paling sahih dari wa hadza ashah, dan riwayat ini lebih sahih berbanding daripada riwayat Abdul Aziz bin Imran wa hadis Ja'far bin Muhammad an abihi, dan hadis Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya fi hadza, berkenaan ini as-sahhu, adalah lebih sahih daripada hadis riwayat Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Aziz bin Imran adalah seorang yang dhaif di dalam periwayatan hadis di sisi para ulama hadis. Bab yang ke-44, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyati tawafi, makruh dan tidak boleh untuk melakukan tawaf uryana dalam keadaan tidak berpakaian. Maka dilarang. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, orang Arab ada yang pada waktu itu tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Okey, sebab itu lihat kepada Arafah, baris yang ke-3 daripada atas. Maka baris yang pertama minta maaf. Maka kata para ulama, satrul aurah fil haji wajib. Menutup aurat sewaktu haji, bahkan umrah, bahkan ketika mana pada apa pun ibadah, sebenarnya menutup aurat adalah wajib menutup aurat. Bagi dia air yang tak sejuk. Bagi dia air yang tak sejuk. Riwayat yang ke-860. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Ishaq an Zaid bin Usay qala sa'altu Aliyan, daripada Zaid bin Usay beliau berkata, aku telah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bi ayyi syai'in, dengan
dengan mesej apa? Dengan apa? Bu'itha, yang engkau telah dihantar. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib telah dihantar ke suatu tempat. Maka orang yang berada di tempat tersebut, antaranya bernama Zaid bin Usaid, pada waktu itu dia telah bertanya, kenapa engkau datang? Apakah tujuan pada waktu itu engkau datang? Bi ayyi syai'in bu'itha, dengan apa yang engkau bawa daripada Nabi SAW. Qala, maka pada waktu itu kata Sayyidina Ali, bi arba', aku membawa 4 pesanan. Ini berlaku ketika mana kata para ulama pada haji yang Nabi SAW hantar pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-9 Hijrah, Nabi tak buat haji. Nabi hantar Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan 4 pesanan aku datang. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, illa nafsu muslimah, kecuali jiwa orang-orang yang beriman ataupun menyerah diri kepada perintah Allah. Yang kedua, wala yatufu, dan tidak boleh melakukan tawaf bil baiti, di Baitullah, uryan, dalam keadaan tidak berpakaian. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang ke-5. Berkata Imam Tibi, kenapa Nabi SAW hantar mesej ini? Kerana wa innama mana'a tawafal muni'a tawaful uryan, dilarang daripada melakukan tawaf sebegini kerana orang-orang jahiliyah suka melakukannya. Daripada Taus ada riwayat, kana yatufu ahaduhum, bahawa orang-orang Arab jahiliyah apabila mereka bertawaf uryana, dalam keadaan tidak berpakaian. Dan kalaulah ada yang tawaf dalam keadaan ada pakaian, duriba, maka dia akan kena pukul, wantuzi'at minhu, dan dibuka dan ditarik pakaian daripadanya. Maka orang Arab jahiliyah mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Cuma dia dalam riwayat yang lain disebut lelaki akan tawaf pada waktu siang dan yang wanita akan tawaf pada waktu malam. Maka sebab itu pada 9 Hijrah Nabi hantar mesej, iaitu Sayyidina Ali kena maklumkan kepada semua orang, selepas daripada ini tidak lagi boleh tawaf seperti mana cara jahiliyah. Dan yang ketiga, wala yajtami'ul muslimuna wal musyrikuna ba'da 'amihim hadza, tidak lagi boleh berkumpul orang Islam dan orang musyrik selepas daripada tahun ini. Wa man kana bainahum, maksudnya tidak lagi boleh berkumpul. Ini adalah tahun yang terakhir Nabi benarkan untuk orang yang bukan Islam datang melakukan haji. Sebab pada waktu itu Mekah telah ditawan, Mekah telah dibuka kotanya. Sebab itu lihat kepada baris yang kedua daripada bawah Sahara, berkata Imam Tibi menukilkan daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Tibi rahimahullah, ianya sebenarnya bertepatan dengan firman Allah dalam surah Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza, maka tidak lagi orang yang musyrik boleh menghampiri Masjidil Haram selepas daripada tahun ini. Dah tak boleh dah pada waktu itu menghampiri. Maka yang dimaksudkan dengan masjid pada ayat 28 surah Taubah adalah Masjidil Haram. Fala yumakkin, maka baris yang bawah sekali Sahara, maka tidak dibenarkan untuk orang musyrik daripada memasuki Masjidil Haram. Walau ja'a, dan kalaulah mereka datang pada waktu itu membawa surat sekalipun ataupun urusan yang penting sekalipun, maka hendaklah orang Islam keluar berjumpa dengan mereka di luar daripada tanah haram. Dan kalaulah ada orang yang masuk sembunyi-sembunyi ke tanah haram, meninggal dekat tanah haram, maka kata para ulama pada waktu itu akan dikebumikan di luar daripada tanah haram. Atiyah, kenapa tu? Okey. Maka jom kita lihat. Maka sabda kata Sayyidina Ali daripada Nabi, dan tidak boleh berkumpul orang Islam dan orang musyrik selepas daripada tahun ini dalam kurungan untuk ibadah haji dan di Masjidil Haram. Dan yang keempat, wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi ahdun, dan barang siapa yang ada perjanjian dengan antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahduhu, maka perjanjian tersebut kekal ila muddati, hingga ke waktunya. Wa man la muddata lahu, dan barang siapa yang ada perjanjian dengan Nabi tetapi tidak ada sebarang ketetapan waktu sampai bila, maka kata Sayyidina Ali, fa arba'atu ashhur, maka perjanjian kekal ada sehingga 4 bulan. Dan selepas daripada 4 bulan terbatallah sebarang perjanjian tersebut.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi hadis Ali adalah hadis yang hasan. Kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar wa Nasr bin Ali qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq nahwa, riwayat yang lebih kurang sama. Wa qala, dan mereka berdua berkata Zaid bin Yusai dengan ya, Zaid bin Yusai. Wa hadza ashah, dan ini adalah lebih sahih periwayatannya. Berkata Imam Tirmizi wa Syu'bah wahima fihi, mereka telah melakukan kesilapan dan keraguan padanya, dan pada waktu itu ada yang mengatakan faqala Zaid bin Usail. Maka ada tiga. Tadi kita baca dalam riwayat Zaid bin Usai' dengan Hamzah dan Ain. Kemudian Zaid bin Yusai' dengan ya dan Ain. Ini yang paling sahih. Dan kemudian ada yang melakukan kesilapan menyebut nama perawi ini Zaid bin Usail rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-45, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan dukhulil Ka'bah, memasuki Baitullah, memasuki Ka'bah. Riwayat 861, Nabi pernah memasuki Baitullah. Para ulama cuma berbeza pendapat berapa kali. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من India وهو قرير العين طيب النفس. Kata Aisyah, Nabi telah keluar daripada sisiku dalam keadaan pada waktu itu qarirul ain, tayyibun nafs, memberi maksud gembira. Kedua-duanya memberi maksud yang sama. Nabi dalam keadaan qarirul ain, gembira, tayyibun nafs, dan pada waktu itu bahagia. Faraja'a, maka Nabi telah pulang, ilayya, kepadaku, wa huwa hazin, tapi kali ini dalam keadaan sedih. Faqultu lahu, maka aku telah berkata kepada Nabi, kata Aisyah. Faqala, maka Nabi menjawab, inni dakhaltul Ka'bah, aku telah masuk ke dalam Baitullah Ka'bah. Wa waditu, dan aku berharap, anni lam akun fa'altu, yang mana aku tidak melakukannya. Sabda Nabi, aku berharap aku tidak masuk pun ke Baitullah. Kenapa? Inni akhafu, sesungguhnya aku risau dan takut, an akuna, aku telah menjadi penyebab, ata'abatu, aku meletihkan umatku selepas daripadaku. Maksudnya Nabi SAW pada waktu itu risau perbuatan baginda Nabi SAW pada waktu itu menjadikan orang lain pada waktu itu pun berebut-rebut nak masuk. Pada waktu itu ingin masuk, dan Nabi SAW telah meletihkan mereka. Maka Nabi SAW tak nak perkara itu berlaku. Bab yang ke-46, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan as-salati fil Ka'bah, solat di dalam Ka'bah. Adakah boleh solat di dalam Ka'bah? Jawapannya boleh. Cuma Abdullah bin Abbas yang mengatakan Nabi tidak pernah solat dalam Ka'bah. Riwayat yang ke-862. Namun sebelum daripada itu, kita lihat dulu Arafah pada baris yang kedua. Maka kata para ulama, innahu sallallahu alaihi wasallam dakhala fil Ka'bah fi fathi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam Baitullah Ka'bah sewaktu pembukaan kota Makkah. Wa kharrabal asnam, Nabi telah meruntuhkan patung-patung yang ada. Dan dalam kitab sirah disebutkan Nabi SAW telah menunjukkan dengan jari baginda pada patung-patung, dan pada waktu itu membaca ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa kanat tunkibul asnaba bi anfusiha. Dan Nabi yang menjatuhkan berhala itu satu persatu sendiri. Kemudian Nabi SAW telah memadam gambar-gambar yang ada tertulis pada dinding Kaabah. Maka Nabi SAW telah berkata kepada Sayyidina Ali, ayyabulla thawb, hendaklah Sayyidina Ali mengambil kain yang basah, dan pada waktu itu memadam gambar-gambar yang ada di dalam pada dinding Kaabah. Bahagian dalam Kaabah, pada dindingnya pada waktu tersebut ada begitu banyak gambar-gambar yang ada. Dan kemudian kisahnya pada waktu itu boleh lihat sampai habis. Kemudian boleh lihat syayaha. Maka baris yang kedua, kata para ulama, jaiz, boleh untuk solat di dalam Kaabah, solat nafil dan juga solat fardu, ila ayyi jidarin tawajjah, nak menghadap ke bahagian dinding mana pun boleh kalau berada di dalam Kaabah. Dan kenapa Bilal bin Rabah
dan Abdullah bin Abbas, nanti kita akan baca hadis kejap lagi, mereka pada waktu itu berbeza pendapat fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Kaabah, berkenaan tentang solat Nabi di dalam Kaabah. Maka para ulama pada waktu itu menerangkan pendapat Bilal adalah lebih kuat. Kenapa? Lihat Syaykha baris yang ketiga daripada bawah. Wa wajhul khilaf, kata para ulama, sebab berlakunya perbezaan pendapat antara Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa sesungguhnya Nabi lamma dakhala al-Kaabah, apabila Nabi masuk ke dalam Kaabah, maka telah masuk bersama dengan Nabi Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Abbas. Dalam sebahagian riwayat menyebut pada waktu itu masuk bersama dengan Nabi juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu dalam riwayat yang lain. Fasuddal bab, maka Nabi telah perintahkan untuk pintu ditutup, supaya manusia pada waktu itu tidak berebut-rebut untuk masuk. Maka ketika mana pintu ditutup, zaman tersebut bukannya ada lampu dalam Kaabah, maka dalam Kaabah telah menjadi gelap. Maka Bilal bin Rabah telah nampak Nabi SAW telah menjadikan tiang yang berada berhadapan dengan pintu masuk Kaabah. Nabi telah berdiri di situ, fakabbara fasalla, dan Nabi SAW telah bertakbir dan Nabi telah solat. Namun kata para ulama, walam yara Ibnu Abbas tak nampak, sebab mungkin dia berdiri di tempat yang lain. Dan pada waktu itu libu'dih, kerana dia jauh daripada Nabi, wazulmah, dan juga gelap. Tetapi Ibnu Abbas mendengar ucapan takbir Nabi, ucapan sami'allahu liman hamidah Nabi. Maka sebab itulah kata Abdullah bin Abbas, Nabi tak pernah solat, Nabi sekadar bertakbir. Maka inilah cara para ulama menggabungkan riwayat Abdullah bin Abbas dan juga riwayat Bilal bin Rabah. Riwayat 862. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ibnu Umar an Bilal radhiyallahu anhu anna Nabi SAW salla, baginda telah menunaikan salat fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Berkata Abdullah bin Abbas, lam yusalli, Nabi SAW tidak pernah salat, walakinnahu kabbar, tapi Nabi hanya bertakbir di dalam Ka'bah. Dan kita telah terangkan pada waktu itu pendapat para ulama berkenaan tentang isu ini. Jelas ke jelas? Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Usamah bin Zaid, sebab Usamah bin Zaid pun masuk. Fadl bin Abbas, Uthman bin Talha, Syaibah bin Uthman radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bilal adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka menganggap tidak mengapa untuk seseorang itu solat di dalam Kaabah. Berkata Imam Malik bin Anas, la ba'sa, tidak mengapa untuk solat nafil di dalam Kaabah. Wa kariha, dan beliau mengatakan makruh untuk menunaikan solat fardu di dalam Kaabah. Berkata Imam Syafi'i, la ba'sa, tidak mengapa untuk menunaikan solat fardu dan juga sunat di dalam Kaabah. Lianna hukman nafilah, kerana hukum solat nafil dan solat fardu daripada sudut bersuci menghadap kiblat adalah perkara yang sama. Bab yang ke-47, Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan kasril Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Adakah boleh untuk meruntuhkan Ka'bah? Maka lihat kepada Syaykha baris yang pertama, kata para ulama, i'lam anna bina'a Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya binaan Nabi Ibrahim dan Ismail pada asalnya ada banyak beza daripada zaman kita. Binaan Nabi Ibrahim dan Ismail adalah dua pintu Ka'bah. Maka ketika mana dibuat kali yang kedua pada zaman orang Quraisy, maka dibuat hanya satu pintu. Ketika mana Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, maka dia telah meruntuhkan binaan orang Quraisy dan menjadikan seperti binaan Nabi Ibrahim yang ada dua pintu. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang beliau belajar daripada Ummul Mukminin Aisyah. Falamma tasallata alaiha Hajjaj bin Yusuf, bila Hajjaj bin Yusuf berjaya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, maka beliau telah datang dan pada waktu itu beliau telah menghancurkan Kaabah. Faja'ala laha baban wahida, maka kerana Abdullah bin Zubair tidak disukai oleh Hajjaj, maka Hajjaj telah jadikan semula Kaabah seperti mana binaan Quraisy, bukan seperti mana binaan Nabi Ibrahim. Falamma ja'a khilafatu Harun, bila Harun bin Ar-Rashid menjadi khalifah, maka pada waktu itu beliau telah meminta pandangan Imam Malik bin Anas, li bina'il Ka'bah, boleh tak dia nak bina semula Ka'bah berdasarkan binaan Nabi Allah Ibrahim? Maka falam yujawiz, kata Imam Malik bin Anas, tidak boleh.
li'alla yashtari an-nasu ala hadmil Ka'bah, supaya para pemimpin yang ada kuasa tidaklah suka-suka dan berani untuk merobohkan binaan Kaabah begitu sahaja. Lalu binaan yang ada sekarang ini adalah binaan yang dibina oleh Hajjaj berdasarkan desain yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, bukannya 100% seperti binaan Nabi Allah Ibrahim. 863. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an Abi Ishaq an al-Aswad bin Yazid anna ibn Zubair radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu beliau berkata, hadithni bima kana tufdi ilaika ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, kerana Abdullah bin Zubair ini anak saudara Aisyah, kerana mak dia Asma binti Abu Bakar adalah kakak kepada Aisyah. Maka kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, hadis ni sampaikanlah kepadaku dengan apa yang engkau telah disampaikan, wahai ummul mukminin Aisyah. Faqala, minta maaf, maka berkata Aswad bin Yazid, Aswad bin Yazid berkata kepada Abdullah bin Zubair, hadis ni wahai Abdullah bin Zubair, ceritakanlah kepadaku dengan apa yang pernah disampaikan kepada kamu oleh Ummul Mukminin Aisyah, yakni Aisyah. Maka berkata Abdullah bin Zubair, haddathatni, telah menceritakan kepadaku Ummul Mukminin Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, kalaulah tidak, anna qaumaka, kerana sesungguhnya kaum kamu wahai Aisyah, hadithu ahdim bil jahiliyah, baru sahaja meninggalkan jahiliyah dan masuk ke Islam, lahadamtul Ka'bah, nescaya aku ingin untuk membinasakan Ka'bah, merobohkan Ka'bah, wa ja'altu lahu babain, dan aku ingin untuk menjadikan bagi Ka'bah itu dua pintu seperti mana binaan Nabi Allah Ibrahim. Falamma malaka ibn Zubair, bila Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, hadamaha, dia telah merobohkan Kaabah, wa ja'ala laha babain, dan pada waktu itu telah menjadikan untuk Kaabah mempunyai dua pintu. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Aminah bagi Umi. Babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang solat di Hijr Ismail, adakah boleh ataupun tidak. Maka lihat kepada Arafah. Maka kata para ulama, gharadul musannif, maksud daripada Imam Tirmizi adalah nak menerangkan bahawa solat di Hijr Ismail ataupun namanya Hatim dalam keadaan menghadap ke Kaabah pada waktu itu adalah boleh. Maka berkatalah para ulama, faqala al-fuqaha al-arba', barang siapa yang solat di dalam Hijr Ismail menghadap ke Kaabah boleh. Namun man salla mustaqbilal Hatim, barang siapa yang solat dalam Hijr Ismail tetapi menghadap kepada batu yang berbentuk U tu, dia menghadap pada batu tersebut dan tidak menghadap kepada mana-mana bahagian Kaabah, maka solatnya pada waktu itu tidak sahih. Solatnya tidak sahih kerana bahagian Hijr Ismail yang merupakan sebahagian daripada Kaabah, maka pada waktu itu para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan semua Hijr Ismail asalnya Kaabah, ada yang mengatakan tidak, lebih kurang 6 hasta, ada yang mengatakan 7 hasta sahaja. Maka sebab itu hanya bahagian depan Hijr Ismail sahaja yang disepakati sebagai bahagian dalam daripada Baitullah dan Kaabah. Maka riwayat 863, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Alqamah bin Abi Alqamah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu uhibbu, adalah aku suka untuk memasuki Kaabah, fa usalli, lalu aku dapat solat di dalam Kaabah, maka Nabi SAW telah memegang tanganku, fa adkhalani, dan memasukkan aku ke dalam Hijr Ismail ataupun Hatim, wa qala, dan Nabi bersabda, salli, solatlah kamu wahai Aisyah, fil hijri, di dalam Hijr Ismail dan Hatim ini, in aradti, jika kamu ingin untuk masuk ke dalam Kaabah, iaitu bahagian depan Hijr Ismail. Fa innama, kerana sesungguhnya Hijr Ismail dan Hatim adalah qit'atun, sebahagian daripada Baitullah dan Kaabah. Walakinna qaumaki, namun kaum kamu iaitu orang Quraisy, istaqsaruhu, telah mengurangkan binaan Kaabah. Ketika mana mereka membina Kaabah, maka mereka telah keluarkan Hijr Ismail daripada Kaabah.
maka kata para ulama, dia punya bahagian Kaabah itu tidak jauh. Hanya pada waktu itu beberapa bahagian sahaja yang depan pada waktu itu yang merupakan sebahagian daripada Kaabah. Adapun bahagian belakang, maka pada waktu itu bukanlah Kaabah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan Alqamah bin Abi Alqamah, beliau adalah Alqamah bin Bilal. Bab yang ke-49, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi fadlil hajaril aswad, berkenaan tentang kelebihan hajarul aswad, wal rukni, rukun al-yamani, wal maqam, dan juga maqam Ibrahim. Riwayat yang ke-865. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannah, telah turun hajarul aswad daripada syurga. Maka hajarul aswad ini adalah batu daripada syurga. Asalnya adalah sangat putih, sabda Nabi, wa huwa ashaddu bayadan minal laban, ianya adalah sangat-sangat putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu, maka telah menjadikan ianya hitam dosa-dosa dosa-dosa manusia, dosa-dosa anak Adam. Lihat kepada Sahara, lihat kepada Arafah, pada baris yang keempat daripada bawah. Berkenaan tentang tajuk, nanti kita akan baca tentang maqam Ibrahim. Maka apakah itu maqam Ibrahim? Pandangan pertama, innahu kana hajarun bana Ibrahimul Ka'bata qa'iman alaih. Ini adalah batu yang Nabi Ibrahim pijak sewaktu pembinaan Kaabah. Wa qalu, dan kata para ulama bahawa batu tersebut yartafi, boleh meninggi, wa yankhafid, dan boleh menurun berdasarkan keperluan Nabi Ibrahim sewaktu membina Kaabah. Kemudian ada yang mengatakan maqam Ibrahim juga adalah tempat di mana Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk datang buat haji setelah selesai pembinaan Kaabah. Dan ada lagi beberapa pandangan-pandangan yang lain. Maka riwayat yang seterusnya, kata Imam Tirmizi, muka surat 466, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, riwayat 866. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yazid bin Zura'in an Raja Abi Yahya qala sami'tu Musafi'an al-Hajib yaqul sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sabda Nabi SAW, innar rukna, sesungguhnya hajarul aswad, wal maqama, dan juga maqam Ibrahim, yaqutatani, kedua-duanya adalah batu yakut, min yaqutil jannah, daripada batu yakut syurga. Tamasallahu, Allah telah memadamkan nurahuma, cahaya yang ada pada kedua batu syurga ini. Walau lam yatmis, sabda Nabi, dan kalaulah Allah tidak padam cahaya keduanya, la adaata, nescaya akan menerangi dan mencahayakan apa yang ada di antara timur dan barat. Maka sebab itu dipadamkan cahaya yang ada pada Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Sebab itu daripada sini kata para ulama, maqam Ibrahim pun termasuk daripada batu syurga. Berkata Imam Tirmizi, hadza yurwa, hadis ini telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr secara mauquf akan hadis periwayatannya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah hadis yang gharib. Bab ma jaa fil khuruj ila Mina wal muqami biha, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang keluar ke Mina dan pada waktu itu bermalam di Mina. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 9.15 nanti insyaAllah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kejap lagi kita jumpa dalam jam 8.30 dalam Hayati Quran insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.